adalah untuk explain the essential of Syariah compliant banking system. Kita akan tengoklah apa idea-idea daripada scholars macam mana nak menubuhkan Islamic banking di dunia ni. Penubuhan dia macam mana? Idea tu datang daripada mana? Mestilah idea tu yang according tu kepada Syariah punya principles. Okay, and then the first one kita akan tengok di dunia macam mana penubuhan Islamic banking di dunia. So kebanyakannya kalau kat dunia, in the world punya level, kebanyakannya Islamic banking ni pioneer dia adalah Middle East sana lah, negara-negara Middle East sana. So banyak Islamic bank ditubuhkan di sana. And then barulah bila dah banyak ada Islamic bank, barulah dia expand. Dia expand maksudnya negara-negara sekitar, contohnya negara-negara Islam yang sekitar, Malaysia, Sudan, Iran. So barulah diorang pun nak tubuhkan satu Islamic banking dekat negara diorang. Nanti kita akan bincanglah apa yang berlaku dalam stage of development ni nanti. Okay, so in the world, kita akan bincang dululah penubuhan perbankan Islam ni di dunia. Yang mana the first stage tu adalah idea saja. Kita nak tengok idea dia datang daripada siapa. And then lepas dah dapat idea baru dia boleh apply. And the second stage ni barulah dia apply. Kita akan tengoklah apa institusi yang tertubuh, apa atas-atas ataupun organisasi yang ada. And then in Malaysia terbahagi kepada 4 fasa. Kita akan tengoklah satu persatu apa yang terjadi dalam setiap fasa ni. Alright. Okay, the first stage. Masa ni idea saja. Idea untuk mewujudkan interest-free banking. So, siapa yang bagi idea ni? Antaranya Anwar Qureshi. So, Anwar Qureshi ni idea dia adalah untuk mewujudkan satu konsep mudarabah. Nanti kita akan belajarlah apa konsep mudarabah ni. And then Qad Hasan. Apa maksud Qad Hasan? Qad Hasan adalah benevolent loan. Benevolent loan tu maksud apa? Benevolent tu baik. So maksudnya loan yang baik. Loan yang baik maksudnya apa? Bagi pinjam 100, pulangkan balik 100. And then Naim Siddiqui, dia bagi idea untuk mewujudkan konsep of musyarakah. And then Wakaf Bank. So basically masa permulaan penubuhan Islamic banking ni, idea daripada scholars ni berobjektif bukan untuk komersial. Bukan untuk komersial, maksudnya untuk menjual produk ataupun menjual services, tapi more kepada social punya interest. Untuk contohnya apa social interest, mengurangkan kadar kemiskinan ataupun membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Itu dia punya objektif utama dia masa mula-mula penubuhan Islamic banking ni. Idea dia adalah untuk social interest, bukan untuk komersial. And then Mahmud Ahmad pun dia bagi idea untuk penubuhan interest free banking ni adalah untuk membantu mengurangkan eradicate poverty, mengurangkan kadar kemiskinan. And then siapa lagi? Maududi. Maududi ni pun sama. Idea dia adalah untuk protect social interest. Social interest tu tadilah sebagai contoh tadi, kurangkan kadar kemiskinan, social justice, including all the writing of Muhammad Hamidullah. Hamidullah ni idea dia adalah untuk melakukan konsep profit loss sharing. Masa ni tak ada kontrak apa-apa, dia just konsep saja, konsep of profit loss sharing. So mula-mula idea ditubuhkan adalah based on the basis of profit and loss sharing, mudarabah rather than interest.
Okay, and then second stage. So selepas dah keluarkan idea-idea and then konsep-konsep apa yang nak dilakukan, barulah datangnya second stage. Second stage ni kita terbahagi kepada 4 fasa lah. Fasa yang pertama adalah institutionalism. Institutionalism phase. Institute. Nama pun institute kan. Apa maksud institusi? Maksudnya kat masa fasa ni lah pelbagai institusi kewangan yang ditubuhkan. And then fasa yang kedua, lepas banyak dah penubuhan institusi perbankan Islam, and then expansion. Apa maksud expansion? Kalau masa penubuhan institusi ni banyaknya dekat Middle East, banyak negara Arab kan. So bila dah expand, contohnya pergilah kat negara sekitar dia, contohnya dekat Afrika ke, tu contohnya lah, expand lah penubuhan Islamic banking tu tersebar luas. Negara-negara luar pun nak ikut juga. And then the third phase kita ada consolidate. Apa maksud consolidate? Maksudnya kita nak kawal lah. Kita nak kawal sebab dah banyak sangat Islamic banking kan, Islamic institution, banking institution kat dunia ni. Jadi tak elok sangat, kena kawal. Jadi macam mana cara nak kawal? Dia akan keluarkanlah act and regulation, and then framework sebagai guideline untuk mengawal selia bank-bank Islam yang telah ditubuhkan. Then mungkin dia akan buat merger. Merger maksudnya dia gabungkan lah mana-mana bank-bank yang kecil-kecil, capital dia gabungkan jadi satu bank. Bila bank ni capital dia banyak, baru dia boleh survive. Alright, and then the fourth phase adalah kita panggil innovation. Innovation ni maksudnya pelbagai produk dan juga services yang ditawarkan lah kepada masyarakat. Okey, kita tengok apa institusi yang tertubuh masa ni, masa second stage ni. Jadi as a result from the pioneering effort of Ahmad An-Najjar, Islamic Bank yang pertama ditubuhkan di Egypt bernama Midgam Local Saving Bank. Masa ni dia bukan lagi syariah punya bank. Maksudnya dia bukan ikut syariah prinsipal punya guideline lagi. Objektif utama dia penubuhan bank ni masa tu adalah untuk economic and social justice, untuk membantu kesejahteraan masyarakat setempat. And then selepas penubuhan the first bank, Islamic Bank dekat Egypt, barulah muncul commercial bank. Commercial bank maksudnya dia dah buat bisnes lah. Masa ni dia just provide the facility untuk membantu ekonomi dan masyarakat. Lepas tu barulah wujud satu institusi business entity. Tapi masih tak ada kesyariah guideline lagi. Kita namakan dia Nazir Social Bank. So commercial bank ni business entity, dia fokus on business, tapi dia masih juga menerapkan objektif yang sama jugalah kat Egypt, sama macam Midgam ni tadi, untuk social rather than commercial. Okay, and then the first bank explicitly based on syariah principle. Lepas tu barulah tertubuhnya Islamic Bank yang betul-betul mengikut syariah punya principle. Ditubuhkan oleh siapa ni? OIC ni. OIC ni siapa member OIC? So you all boleh tengok kat sini. Pergi ke laman web OIC, Organization of Islamic Cooperation. Tengok. Ini adalah ahli-ahli. Maksudnya semua yang negara yang tersenarai dalam OIC ni adalah negara yang mengamalkan panduan Islam lah, guideline Islam. Banyak negara, tengok Indonesia, Jordan, Iran, Malaysia pun adalah sini. So OIC ni dia mencadangkan
mencadangkan untuk penubuhan satu Islamic bank yang memang ikut syariah punya prinsipal. So jadilah Islamic Development Bank. So kalau kita tengok ini dia punya laman web bank tersebut, Islamic Development Bank. So boleh Google and then carilah apa produk-produk yang ditawarkan. So ni bangunan dia lah, Islamic Development Bank. Bank ni kaya sebab dia dah lama kan. So kalau nak kerja bank-bank luar negara bolehlah masuk IDB ni. Okay. So tertubuhnya lah Islamic Development Bank with the mission to provide funding to project in the member countries. So objektif penubuhan IDB ni adalah untuk memberikan dana sumber kewangan kepada ahli-ahli OIC ni tadi yang saya tunjuk tadi. Contohnya untuk bina bangunan ataupun untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Itu tujuan utama dia. And then selepas pemudahan penubuhan IDB ni, barulah ada beberapa Islamic Bank muncul. So contohnya 1975 Islamic Private Commercial Bank, namanya Dubai Islamic Bank. Sebab apa kata private, mungkin untuk certain customer je lah, high net worth punya customer ke ataupun yang memang ada relationship dengan Dubai Islamic Bank. And then ada 1977 ada Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Bahrain. So banyaknya memang dekat Middle East sana. Okay, but before tu saya nak tunjuk, so bila penubuhan IDB ni tadi, mesti kena ada satu regulatory bodies lah. Maksudnya badan kawal selia yang nak govern operation dalam IDB ni tadi, Islamic Development Bank ni tadi. So kat masa ni juga tertubuhnya IOF. Boleh pergi dekat laman web. Yang ni IOF ni. Ni IOF. Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Apa tugas IOF ni? Adalah untuk prepare accounting, auditing, ethics and syariah standard for Islamic Financial Institution. Ini worldwide lah. Dia guna pakai satu dunia, melibatkan Islamic Financial Institution. Malaysia pun mengguna pakai dia punya guideline ni, IOF ni. Okay, and then Iran and Sudan introduce 100% Islamic banking system. So Islamic banking ni bukan benda baru, memang dah lama diamalkan, tapi kebanyakannya dekat Middle East sana. Okay, sekarang kita nak tengok on Malaysian punya scope lah. Macam mana penubuhan Islamic banking ni dalam Malaysia. Okay, kita akan bincanglah setiap satu fasa ni apa yang terjadi, and then apa institusi yang tertubuh dan apa regulation dan undang-undang yang dibuat. Okay, the first phase. Okay, pada tahun 1963, inilah dia punya asal idea penubuhan Islamic banking dekat Malaysia ni. Yang diusulkan oleh dia punya founder dia adalah Ungku Aziz. Ungku Aziz dia bagi idea untuk membuat satu tabung haji lah. Tabung haji. Mula tujuan tabung haji ni adalah untuk menyediakan satu platform untuk jemaah haji ni simpan duit dia. Simpan duit untuk pergi haji. Itu mula-mula penubuhan dia. Lepas tu takkanlah nak simpan je kan. Jadinya pada tahun 1969 tertubuhnya ni Lembaga Pengurusan Tabung Haji, di mana lembaga ni akan uruskan dana yang saving ni tadi dan juga akan uruskanlah proses untuk jemaah haji ni pergi menunaikan haji. So macam mana dia uruskan simpanan ahli jemaah haji ni tadi? Dengan cara dia akan invest lah. Dia akan invest duit simpanan tadi in the permissible punya platform, and then dapat return barulah dia akan masukkan balik dekat saving account jemaah haji tadi. Sebab tu kalau kita tengok
kalau siapa yang ada akaun tabung haji kan, disimpan duit kat situ, setiap tahun akan dapat return profit dia lah. Kadang-kadang 5%, kadang-kadang 4%, tengok kepada performance tabung haji dan juga fund yang diinvestkan. Okay, and then pada tahun 1980, several parties were calling for establishment of Islamic Bank due to resurgence. Resurgence maksudnya kebangkitan yang berlaku di Middle East. Jadi inilah fasa expansion. So bila dah tengok banyak Islamic Bank tu tertubuh dekat Middle East sana, jadi negara-negara sekitar pun, negara-negara Islam sekitar pun mesti nak ikut jugalah. Mungkin dapat gesaan daripada keadaan semasa yang memerlukan perlunya Islamic banking. Contohnya antara yang terkesan adalah Malaysia lah. Malaysia pun Malaysia government pun had been offered by Bumiputra Economic Congress to set up Islamic Bank in this country. So Bumiputra Economic Congress ni apa benda? So kalau you all boleh baca, Bumiputra Economic Congress ni sampai sekarang ada. Dia bukan masa tahun 1980 ni. Sampai sekarang pun ada. Okay, Bumiputra Economic Congress ni dibuat oleh siapa? Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ataupun nama dulu dia kita panggil Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kan dah berubah kan nama. So dua kementerian ni dia buatlah kongres ataupun satu seminar, satu conference ke kan, membincangkan perlunya ada Islamic Bank dekat Malaysia ni. Tapi masa ni objektif utama untuk penubuhan Islamic Bank ni adalah untuk keadilan, sosioekonomi lah. Ekonomi Bumiputra kita nak balancekan sosioekonomi Bumiputra. Bumiputra tu Melayu lah kita. So dekat kongres ni nanti akan bincang lah pasal contohnya penubuhan agensi-agensi apa yang terlibat nanti untuk monitor ataupun untuk govern Islamic Bank di Malaysia. Then kalau kita tengok ada dasar ekonomi baru. Kalau you all boleh Google, adalah keluar dasar ekonomi baru yang terkini. Macam mana kongres ni membincangkan untuk kesejahteraan Bumiputra. Okay, and then 1981 set up National Steering Committee. Ini adalah satu organisasi jugalah. Organisasi yang terdiri daripada siapa? Siapa yang komiti dia ni, ahli-ahli dia ni? Biasanya non-government punya entity dengan government lah. Dia akan bincang yang mana masa tu diketuai oleh Raja Moha Badiuzzzaman. So apa maksud National Steering Committee? Nama pun steering. Steering kan steering kereta. Steering kereta tujuannya untuk guide. Untuk guide macam mana nak Islamic banking ni nak operate dekat Malaysia ni. Lepas tu dia kata make recommendation to government on all aspect relating to Islamic bank. Termasuklah legal, religious, operational. And then Lutz tadi lembaga pengguna tabung haji ni sebagai sekretari dia lah masa tu. And then bila dah buat proposal, NSC ni dah buat proposal kan. Contoh dia buat proposal, dia dah sediakanlah dokumen yang lengkap nak tubuhkan Islamic Bank dekat Malaysia ni. Barulah bila dah lengkap baru dia boleh submit proposal tadi. Pada tahun 1983 dia submit lah proposal yang dia buat tadi dekat Malaysia punya government. Maka tertubuhlah the first Islamic Bank di Malaysia, terpanggil Bank Islam Malaysia Berhad. Menggunakan akta apa? So setiap bank yang beroperasi kena ada akta lah yang guide dia. Ini dalam Malaysian punya konsep lah, Malaysian punya scope. Kita menggunakan Islamic Banking Act. Yang tadi ni yang IOF ni international. International maksudnya semua negara guna. Dan ni untuk Malaysian punya scope tadi kita menggunakan Islamic Banking Act. So akta-akta ni dia akan berubah. So kalau kita tengok akta kan, akta masa tahun 19
83 kita menggunakan Islamic Banking Act IBA ni. And then pada tahun 2010 kita menggunakan SGF, Syariah Governance Framework. Ini untuk Islamic Bank. Macam mana dia nak menjalankan operasi dia mengikut syariah punya prinsipal. And then pada tahun 2013 kita ada IFSA, Islamic Financial Service Act. And then sekarang yang terkini 2019 kita ada SGPD. So you all budak banking memang kena tahulah atas-atas ni. Kenapa? Sengaja ke dia tukar nama je ke ataupun memang ada pembaruan? Mestilah kena ada pembaruan. Takkan saja tukar nama kan? Mesti ada pembaruan. Biasanya akan lebih baiklah daripada yang sebelumnya. Tapi masa 83 ni masih menggunakan IBA ni tadi. Okey, kita tengok apa antara proposal yang dibuat oleh NSC ni tadi kepada government Malaysia. Okay, dia kata government should establish Islamic Bank according to Syariah. Mesti wujudkan satu Islamic Bank yang operasi dia mengikut pada Syariah. And then bank should incorporate as a limited company under Company Act. Apa maksud dia? Limited company. Maksudnya management company tu hanya terhad kepada board member saja. Board member maksudnya top management lah. Maksudnya pengurusan dia hanya dalaman saja. Dia tak open kepada shareholder. Shareholder ni maksudnya investor daripada luar lah. Masa ni lah. Tapi sekarang bank-bank kita sekarang dia dah open. Dan contoh kalau tengok CMB ke kan, Maybank dia ada jual saham dia dekat shareholder, dekat investor luar untuk menjadi salah satu syarikat pemegang saham syarikat Maybank tu lah. Tapi masa ni hanya dibenarkan untuk on the board member saja. And then new Islamic Bank Act, sebab tu dia kena terwujudnya IBA tadi. Dia kena wujudkan satu undang-undang, satu akta yang di-administer by BNM to license and supervise Islamic Bank. Lagi disuruh proposal dia dikata kena ada Syariah Supervisory Board. Syariah Supervisory Board adalah macam badan kawal selia lah. Badan kawal selia untuk supervise and ensure that Syariah operation in Islamic Bank tu mengikut guideline. So kalau kita tengok Supervisory Board ni, nantilah kita akan tengok 1997 nanti adanya Syariah Advisory Council. And then tahun 2002 kita ada Islamic Financial Service Board. Inilah Supervisory Board ni tadi. Wujudnya Supervisory Board ni adalah untuk mengawal selialah segala operation, management dalam Islamic Bank. Okay, and then second phase, kita dah pergi kepada fasa yang kedua. Okay, fasa yang kedua pada tahun 1993, wujudnya skim perbankan tanpa faedah. Skim perbankan tanpa faedah masa ni, dia tak ada lagi Islamic Window. Islamic Window tu maksudnya apa? CIMB Islamic, Maybank Islamic, tak ada lagi. Dia hanya ada CIMB, ada Maybank, ada yang konvensional saja. Tapi kita nak menerapkan konsep Islamic banking tu dalam yang sedia ada ni adalah dengan kita menawarkan yang inilah SPTF ni, skim perbankan tanpa faedah. So dia try lah buat pilot basis kan. So dia try dekat Maybank, dia try dekat Bank Bumi Putra. Sekarang dah tak adalah ni, dia dah merge dengan Bank Commerce jadi Bank Muamalat. And then dia try dekat RHB. Ni nama lain sekarang adalah RHB. So on July, Commercial Bank, Merchant Bank ni investment bank and finance company startlah offer Islamic banking product and services menggunakan skim yang disuggestkan ni. And then pada tahun 1997, BNM ni tadi saya tunjukkan Supervisory Board.
Bila dah banyak sangat bank-bank, Islamic Bank ataupun bank-bank dekat Malaysia ni, kenalah ada badan kawal selia dia. Kita panggil Syariah Advisory Council. So you all kalau pergi BNM punya website boleh tengok SSC ni. Siapa ahli-ahli dia. So ahli-ahli terdiri daripada siapa? Academician, mungkin profesor-profesor, syariah expert, mufti-mufti ataupun ulama-ulama yang pakar dalam Islamic banking. So tugas dia adalah untuk menasihati bank negara berkaitan dengan syariah punya matters, and then menyelesaikan kalau ada isu-isu berkaitan dengan syariah punya matters, and then kena analyse lah. Contohnya bank A kan, dia nak keluarkan satu produk baru on investment. So sebelum produk ni ditawarkan kepada market, dia kena melalui pelbagai proses lah. Antaranya inilah proses syariah screening, kita panggil syariah screening. So dalam bank ni ada satu department, kita panggil dia syariah department lah. Syariah department. So you all kalau nak kerja boleh minta kerja dekat syariah department ni. Tugas dia adalah apa? Untuk review produk-produk Islamik yang nak ditawarkan. Tengoklah kontrak apa, ada prohibited element yang diguna pakai ke. Kena screening. And then luluskan oleh SSC, barulah boleh dijual kepada market. Ini salah satu job scope jugalah untuk you all budak banking kerja on syariah department. Tapi mesti kena kukuh lah syariah punya ilmu tu. Kena faham. Sebab kita nak buat satu keputusan yang melibatkan syariah kan. Benda yang bukan main-main. Alright. And then 1998, skim perbankan tanpa faedah tu ditukar menjadi sistem perbankan Islam. And then 1999, so first full-fledged Islamic bank adalah Bank Islam, BIMB kan. And then second full-fledged Islamic bank, Bank Muamalat. Tubuhnya lah Bank Muamalat. Bank Muamalat ni adalah merger daripada Bumi Putra Bank dan Commerce Bank. Sebab apa dia merger? Mungkin Bank Bumi Putra ni bankrupt ke kan? Dah nak bankrupt. Jadi macam nak selamatkan dia merge lah dengan satu bank yang lain. And then tubuhkan satu entiti yang lain. Okay, and then so second phase dah. Okay, masa second phase ni juga, selain daripada banking lah, Islamic Bank ni tertubuh, kita ada juga 1994. Ada juga Interbank Money Market. Yang saya cerita ni dia memang berkaitan dengan bank-bank lah. So masuk Interbank Money Market adalah satu platform di mana bank A dia nak pinjam duit dengan bank B. So dia akan melalui inilah money market ni. Sebab apa dia nak pinjam? Sebab dia nak pastikan SRR, Statutory Reserve Requirement, dalam bank negara cukup untuk that day lah. Sebab setiap bank ni dia ada macam benchmark. Kena ada contohnya simpanan 5%. Contohnya 5% dekat BNM. Apa function simpanan ni? Contohnya kalau tiba-tiba ekonomi merudum and then depositor dia nak keluarkan duit kan dengan cepat. Jadinya nak cope that problem, inilah gunanya reserve ni tadi. Ataupun ada any other reason lain lah. So ni adalah bergunanya money market tadi. Untuk bank-bank, antara bank ni buat transaksi. Alright, and then the third phase, 2001, BNM melancarkan Financial Sector Master Plan. So you all kalau tengok, pergi kat bank negara, cari ni Financial Sector Blueprint. Nama sekarang lah, dulu nama lain, sekarang dah tukar Blueprint. Blueprint maksudnya dalam masa 10 tahun,
projection apa yang diorang nak capai lah, financial sector nak capai. Kalau tengok, contohnya dia nak capai apa? Economic transformation, financial well-being untuk household, digitalization, and then untuk greener economy. Ni adalah isu semasa on greener economy, di mana kita nak menggalakkan bank-bank ataupun financial institution ni untuk terlibat dengan alam sekitar, menyelamatkan alam sekitar. And then advanced value-based finance or Islamic finance leadership. So you all boleh baca apa yang terkandung dalam blueprint ni. Setiap tahun 10 tahun dia punya projectionnya adalah 10 tahun. Sebab tu dia kata kat sini adalah 10-year master plan. So bila ada blueprint ni, kita boleh buat milestone lah. Bank-bank ni boleh buat milestone. Dia boleh apa tu, manage lah. Boleh buat projection apa dia nak capai dalam masa 10 tahun tu, mengikut blueprint yang telah dirancang. And then selepas tu apa lagi berlaku? Masa ni pula BNM dia isytihar Labuan ni sebagai International Offshore Financial Center. Apa maksud dia? Takkanlah bank-bank kat Malaysia ni nak buat transaksi dalam Malaysia je, jual beli sesama dalam Malaysia je. Mesti dia nak jual beli international. Maksudnya contohnya kalau business company mesti nak beli barang dekat luar negara kan, mesti nak buat business dengan luar negara. Jadi dia tubuhkan satu center lah untuk mengawal selia international punya trade ni tadi. So mana-mana bank yang nak menggunakan international transaction, menggunakanlah ni International Offshore Financial Center. And then pada tahun 2002, establishment of IFSB. Ini salah satu supervisory board juga untuk mengawal selia. Kita tengok IFSB. Pergi dekat laman web dia ni. IFSB adalah satu standard setting body, regulatory and supervisory agency to have vested interest in ensuring the soundness and stability on Islamic financial services. So IFSB ni dia bukan Malaysia punya company, dia luar negara punya company, and then dia buat tapak lah dekat Malaysia. So function dia adalah untuk mengawal selia operation management dalam Islamic bank. So you all kena tahulah function dia. And then 2004 financial liberation. Apa maksud dia? Liberation ni maksudnya Malaysia ni dia nak openness, dia nak bersifat terbuka lah. Maksud sifat terbuka tu dia bukan saja nak tubuhkan Islamic banking yang memang local punya, local bank punya kan. Mungkin dia nak tarik international foreign bank dekat negara luar sana buat tapak dekat Malaysia. Itu salah satu investment jugalah, salah satu strategic investment. So bila bank-bank luar negara buat tapak dekat Malaysia, akan meningkatkan ekonomi lah negara juga. So dia kata apa? With the issue of 3 new Islamic license under Islamic Banking Act. So bank negara pun dibagi license lah kepada foreign bank. Foreign bank contohnya Kuwait, Rajahi, bank-bank daripada Middle East lah. Kalau yang Islamic, kebanyakannya yang foreign bank daripada Islamic, banyak daripada Middle East. So dia buka lah license kepada bank-bank luar negara. And then 2010 barulah Malaysia ni implementing dual banking system. Apa maksud dual banking system? Kita ada conventional banking and then kita ada Islamic banking. Masa ni ada bank Islam dengan bank muamalat je. Belum ada window daripada conventional ni belum ada lagi. And then become the first nation have full-fledged Islamic system operating side by side with conventional system. So bila
Okay, so bila dah dua banking system, satu konvensional, satu Islamic, and then become the first nation yang mengamalkan full-fledged Islamic banking. Alright, and then masa fourth phase, liberalization. Masa ni jugalah ada window, Islamic window. Apa maksud Islamic window? Contohnya CMB kan. CMB sebelum ni dia tak ada anak syarikat CMB Islamic, tapi disebabkan keperluan dia tubuhkanlah CIMB Islamic. Tu kita panggil dia Islamic window. Tapi mak dia masih konvensional, cuma anak syarikat dia Islamic, CIMB Islamic. And then masa fasa yang terakhir ni, kita tengok bank negara pun dah bagi lesen lah kepada foreign bank. 3 foreign bank iaitu Kuwait, Rajihi, and then banyak lagi lah. So boleh tulis kat sini apa contoh foreign bank yang ada kat Malaysia. Google, cuba Google. Foreign bank dekat Malaysia, local bank kita tahulah. Ni nak tahu bank-bank luar negara yang buat lagi mana lagi? Google, cuba Google. Kadang-kadang foreign bank ni kita tak familiar sangat, tapi sebenarnya ada. Bank of America. American Express Bank. Betul. Citibank, Bangkok Bank, MBSB. Okay, ni semua bank-bank yang konvensional lah. Yang Islamic, tak banyak. Islamic ni je. Kuwait, Rajahi, lagi satu saya lupa apa dia. Jadinya, banyak dah lah Islamic bank, sama ada local ataupun foreign bank. Diorang akan bersaing lah sesama sendiri macam mana nak stay kompetitif dalam market. Okay, and then current, sekarang punya fasa kebanyakannya adalah era digitalization. Kita nak banyak kepada arah digital lah. Lepas tu kita tengok more on AI, tengok online banking. Itu adalah digitalization lah. Itu current punya fasa. Alright, so pendek je chapter ni. Banyaknya pasal macam mana perubahan Islamic banking di dunia dan juga in the scope of Malaysia lah. So biasa kalau soalan exam pun dia akan tanya bank mana yang pertama kali ditubuhkan di Malaysia, di Malaysia pula di dunia, and then apa konsep the first idea konsep yang diusulkan. Itu antara contoh-contoh lah, biasanya objektif lah. Objektif dia punya soalan. Okay, so saya tengok dekat sini dah ada lah. Kita tengok timeline. So sebab apa saya suruh you all buat timeline? Sebab lebih senang nak refer timeline ni. Kalau baca slide, kita tak nampak perjalanan dia macam mana kan. Bila timeline ni kita tahu.
So you all boleh refer ni bila nak exam nanti boleh baca semula timeline yang you all buat. Tengok. Okay, first event, second event. So dalam satu timeline ni dah boleh cover satu topik. So tak payah nak tengok slide. Okay. Alright, kita tengok. Okay, so ni siapa yang tak hantar lagi ni? Hazmi dan Fakrul Hakimi. Sila hantar ya untuk tutorial chapter 1. And then rasanya semua dah hantar kot untuk group work ni. Sebab dia group punya kerja kan. So wakil je lah hantar, tak payah semua hantar. Alright, so saya rasa tu sajalah. Tu saja untuk topik kita hari ni. Nanti